tingkap cirim, lecat, convert. Apa tu? Tunggu. Berjumpa lagi di dalam channel Cikgu Hairiza. Pada kali ini, Cikgu akan membincangkan berkaitan topik cirim, iaitu di dalam unit 8. Okey, Sains tahun 5. Kita mulakan dengan melihat standard kandungan 8.2 iaitu perubahan keadaan cirim bagi air. Standard pembelajaran pula 8.2.2 menjelas dengan contoh perubahan keadaan cirim berlaku apabila cirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Bagi tajuk perubahan keadaan cirim, cikgu akan terangkan dengan menggunakan kaedah tingkap cirim. Okay, kaedah tingkap cirim ni bermula dengan tingkap yang pertama iaitu pepejal, tingkap yang kedua cecair, tingkap yang ketiga gas. Langkah yang seterusnya, cikgu masukkan anak panah daripada tingkap pepejal kepada tingkap cecair. Kemudian anak panah daripada tingkap cecair kepada tingkap gas. Anak panah tersebut cikgu gunakan warna merah kerana warna merah melambangkan warna yang panas menerima haba. Okey, seterusnya cikgu masukkan pula anak panah daripada tingkap gas kepada tingkap cecair, kemudian anak panah daripada tingkap cecair kepada tingkap pepejal. Anak panah tersebut cikgu letakkan warna biru kerana warna biru melambangkan sejuk dan ia adalah proses kehilangan haba. Boleh? Setelah kamu melengkapkan tingkap-tingkap cirim beserta anak panah berwarna yang terlibat, langkah seterusnya kita masukkan pula proses-proses yang berlaku. Okey, kita mulakan dengan anak panah yang berubah daripada tingkap pepejal kepada tingkap cecair. Proses yang berlaku adalah proses peleburan. Okey, anak panah daripada tingkap cecair berubah kepada tingkap gas. Proses yang berlaku ada dua proses iaitu proses penyejatan dan proses pendidihan. Okey, anak panah yang menuju ke arah kanan adalah proses-proses yang melibatkan menerima haba iaitu warna merah. Nampak anak panah tu berwarna merah. Kemudian kita teruskan lagi, jika tingkap cirim dibuka daripada arah gas ke cecair iaitu menuju ke kiri, proses yang terlibat adalah proses kondensasi. Kemudian jika anak panah berubah daripada tingkap cirim cecair kepada tingkap cirim pepejal, proses yang terlibat adalah proses pembekuan. Jadi anak panah warna merah ke arah kanan menerima haba dan anak panah yang berwarna biru ke kiri kehilangan haba. Okay. Macam mana nak mudah ingat proses-proses tersebut? Kamu ingat lecat, convert. Boleh? Okey, antara kelima-lima proses yang cikgu telah sebutkan tadi, cikgu nak tekankan kepada dua proses ni. Bukan kerana ia lebih penting, tak, sebab dia ada persamaan dan dia ada perbezaan, iaitu antara proses penyejatan dan proses pendidihan. Okey, apakah persamaan antara proses penyejatan dengan pendidihan? Kedua-dua proses ini dia menerima haba dan
kedua-dua proses ini persamaannya lain ialah dia adalah proses perubahan daripada jirim cecair berubah kepada jirim gas. Itu adalah dua persamaan. Kemudian perbezaan pula, proses pendidihan berlaku pada takat didih iaitu 100 darjah Celsius, manakala proses penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Dia tak tunggu 100 darjah Celsius baru tersejat, tidak, berlaku pada sebarang suhu. Seterusnya, proses pendidihan berlaku pada keseluruhan cecair, manakala proses penyejatan berlaku pada permukaan objek atau bahan sahaja. Dia tidak berlaku pada keseluruhan. Seterusnya, cikgu akan terangkan dari segi susunan zarah-zarah. Susunan zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan perpecah tersusun sangat rapat dan seragam. Manakala zarah-zarah dalam keadaan jirim cecair pula tidak tersusun dan kurang rapat. Manakala zarah-zarah dalam keadaan jirim gas pula tidak tersusun dan menjauhi antara satu sama lain. Okey, seterusnya cikgu akan bincangkan berdasarkan buku teks kamu, muka surat 198. Okey, iaitu proses perubahan bentuk jirim dan contoh. Kita tengok proses yang pertama iaitu proses peleburan. Contoh proses peleburan ialah ketulan ais dalam air semakin kecil. Maknanya ketulan ais tersebut telah melebur. Contoh lagi, aiskrim yang kamu makan kalau dibiarkan lama-lama dia akan cair. Jadi berlakulah proses peleburan di situ. Okey, proses yang kedua pula ialah proses pendidihan, iaitu air yang dipanaskan di dalam cerek telah mengeluarkan uap air. Contoh lagi, kamu boleh sewaktu kamu mendidihkan sup, masak sup dan sup tersebut mendidih, jadi daripada keadaan jirim cecair sup tersebut, apabila dia mendidih, dia akan bertukar menjadi wap air. Okey, proses yang seterusnya ialah proses penyejatan. Contoh proses penyejatan ialah lantai yang basah telah menjadi kering setelah 20 minit. Maknanya air tersebut telah tersecat menjadi wap air. Contoh yang lain, kamu basuh baju dan kamu jemur. Baju yang basah menjadi kering. Itu adalah proses penyejatan berlaku. Seterusnya, proses kondensasi. Okey, proses kondensasi contoh ialah pembentukan embun pada permukaan daun. Okey, kenapa pembentukan embun berlaku? Pada waktu pagi, permukaan daun sejuk. Jadi wap-wap air yang berada di sekelilingnya apabila terkena permukaan daun yang sejuk, ia akan berubah menjadi titisan-titisan air yang kita panggil embun. Okay, contoh yang lain, kalau kamu minum air, kamu letakkan ais dan kemudian terdapatnya titisan air di sekeliling gelas kamu. Dari mana titisan air tersebut datang? Bukannya daripada ais dalam gelas. Okey, sebab gelas kamu tak bocor. Okey, kenapa ia berlaku? Okey, wap-wap air yang berada di persekitaran apabila terkena permukaan gelas yang sejuk, dia akan berubah menjadi titisan-titisan air. Jadi itulah kita panggil proses kondensasi. Kemudian yang terakhir sekali adalah proses pembekuan. Proses pembekuan contohnya ialah apabila ketulan ais terbentuk apabila kamu masuk
memasukkan air ke dalam penyejuk beku. Jadi berlakulah proses pembekuan di situ. Okey, setelah cikgu terangkan kaedah tingkap jirim iaitu perubahan bentuk jirim berserta dengan proses-proses yang terlibat, ada yang menerima haba, ada yang kehilangan haba. Jadi untuk menguji supaya kamu lebih faham lagi, maka kita cuba buat latihan berdasarkan buku teks kamu, muka surat 198. Kita tengok dan gambar yang diberi. Okey, seorang budak lelaki telah menjemur pakaiannya yang basah. Kemudian selepas 4 jam, pakaiannya telah menjadi kering. Jadi soalan A, apakah perubahan jirim yang berlaku? Jadi apabila pakaian basah, dalam pakaian basah tersebut ada air. Kemudian apabila dia telah jemur dan menjadi kering, air tersebut telah hilang. Air telah menjadi wap air. Jadi daripada air iaitu dalam bentuk cecair berubah menjadi gas iaitu wap air. Bagi soalan A. Kemudian soalan B ditanya pula apakah nama proses tersebut. Cecair kepada gas. Dia ada dua kan, cecair pada gas. Satu pendidihan, satu penyejatan. Tapi dalam soalan ni jawapannya adalah proses penyejatan. Okey, kenapa? Bagaimanakah proses penyejatan berlaku? Okey, ingat proses penyejatan iaitu anak panah bergerak ke kanan, warna merah. Jadi proses itu berlaku kerana air menerima haba dan telah berubah menjadi wap air. Ni. Jadi cikgu harap kamu faham berkaitan tajuk perubahan bentuk jirim dengan kaedah yang cikgu bagi iaitu kaedah tingkap jirim. Jadi itu stop and think Satna bersama Cikgu Hairiza. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video cikgu yang lain pula. Okey, bye.